Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua warga Zoom hari ini. So Alhamdulillah, syukur kepada ilahi kerana dapat berjumpa kembali dalam sesi CMAE untuk hari inilah. So saya ditugaskan untuk menyampaikan CMAE yang bertajuk Aerosol Generating Procedure ataupun AGP. Seperti kita maklum bahawasanya SARS-CoV-2 ataupun COVID-19 disebarkan kepada pesakit melalui direct contact, close contact ataupun indirect contact. So sebaran-sebarannya melalui cecair badan yang pesakit yang mempunyai simptom dan lalu batuk ataupun sesama tersebar melalui droplet atau titisan-titisan air, sama ada dari segi pesakit itu bersalam dengan pesakit yang ataupun orang yang sihat dengan menyentuh bahagian-bahagian yang biasa disentuh seperti tong pintu, eskalator ataupun lift, di mana mereka mempunyai simptom cecair-cecair badan, kosa mukosa, hingusan, lalu memegang tombol tersebut dan dipegang semula orang yang sihat lalu terjangkit. So ketiga ialah pesakit yang mempunyai simptom tidak memakai pelitup muka yang sempurna lalu menyebarkan partikel-partikel kepada orang yang di sekeliling. Partikel-partikel ni mempunyai diameter yang tersendiri, di mana untuk droplet didefinasi diameter dia lebih daripada 5 mikron ataupun 5 mikrometer, di mana dia lebih besar and dia punya sebarannya lebih pendek berbanding aerosol. So aerosol ni ialah didefine biasanya kurang daripada 5 mikron, di mana ia mampu berada di udara sehingga beberapa jam bergantung kepada kelembapan bilik tersebut dari segi suhu bilik tersebut, di mana drop nuklear ataupun titisan-titisan yang cukup halus ni mampu tersebar mengikut ventilation system yang tersebut lah bila tertutup lah. So ada satu kajian daripada Moscow L atau Chow L 2020, di mana dia highlight bahawasanya partikel-partikel kecil ataupun aerosol ni mampu bergerak sejauh 10 meter di kawasan indoor environment atau kawasan yang tertutup daripada source dia. So mereka mampu merebak, kalau tengok gambar rajah ni, sejauh hampir 10 meter untuk menjangkiti orang-orang yang di dalam tersebut. Okey, di sini ada research article diambil untuk dibuat satu kajian, di mana di screen 355 pesakit mempunyai symptomatik dengan dikatakan 142 cases confirm pesakit itu mempunyai influenza infection, sama ada SARS-2 ataupun SARS-CoV-1 ataupun MERS-CoV. So di mana mereka ditempatkan di dalam satu bilik kecil, diletakkan dalam copong ni. So diletakkan selama 30 minit untuk 1 hingga 3 hari selepas simptom. So mereka diukur jika mereka bersin ataupun batuk, diukur partikel-partikel tersebut selama 30 minit. So di sini saya just jelaskan pasal analisis data, di mana kita ada box plot ni. So di mana untuk G atau tapisan droplet dia melebihi 5 mikron, untuk H tapisan dia kurang daripada 5 mikron, iaitu droplet versus aerosol. Okey, so di mana pesakit yang tidak batuk tidak mengesan apa-apa partikel-partikel yang berbentuk infektif yang dijangkiti, manakala yang fine aerosol walaupun tidak batuk tapi pesakit itu mempunyai daya transmiti, aerosol tu mempunyai kapasiti viral mampu disebarkan walau pesakit itu tidak batuk. Saya rasa dia boleh cakap, even bercakap pun mungkin boleh menyebarkan, berbanding yang batuk aerosol ni yang lebih besar tidak dapat diukur berbanding fine aerosol ataupun yang ni aerosol yang mempunyai partikel kurang daripada 5 mikron. So di mana untuk influenza virus RNA ni telah dikesan
di mana 76% berada konten di dalam fine aerosol berbanding 40% di dalam coarse aerosol. So di mana fine aerosol ni, walaupun kita bercakap atau kita berborak pun, dia mampu menjakiti orang sekeliling kita. Okay, ini kajian oleh Jing Wai et al 2018. Okay, so yang keempat, untuk sebaran COVID-19 boleh juga dijangkiti melalui Aerosol Generating Procedure ataupun AGP. AGP yang didefine sebagai satu medical ataupun prosedur medical yang dilakukan di mana-mana hospital ataupun fasiliti medical yang mempunyai prosedur tersebut mempunyai risiko menyebarkan partikel-partikel berbentuk aerosol, yang ini menyebarkan dalam bentuk airborne dari pesakit yang mempunyai tract infection ataupun jangkitan pada tract pernafasan. So di sini mereka mampu menyebar bergantung kepada jenis aerosol, sama ada droplet ataupun yang aerosol. So mereka mungkin berubah dari segi volume, size ataupun distribution atau taburannya, dan juga speed of particle expel. Masa dia halaju, berapa halaju mampu dilontarkan droplet tersebut ataupun aerosol tersebut seseorang kepada tempat lain. So kawasan keliling lah. So di mana ada beberapa studi menyatakan bahawasanya biasanya pesakit yang mempunyai simptom mampu menyebarkan penyakit melalui aerosol, dan aerosolize tu pun duduk kawasan yang tertutup di kawasan surface ataupun permukaan melebihi 72 jam dan mampu berada di bahagian kawasan udara up to hampir 3 jam. Dia mampu berada di udara. Okey, berikut adalah prosedur-prosedur yang potential mempunyai AGP yang mampu generating the aerosol. So biasanya prosedur-prosedur ni banyak dilakukan di fasiliti hospital, terutamanya di bahagian kecemasan. So kita ada banyak lah. So di sini saya just ambil beberapa prosedur AGP untuk kita tahu lebih detail macam mana dia boleh menyebabkan potential of AGP. Okey, selalunya pesakit COVID-19 akan datang dengan simptom ataupun mempunyai simptom dan menyebabkan jangkitan paru-paru. Dia akan induce the respiratory distress and patient may be hypoxia lah. So kita ada goal treatment untuk tackle down supaya patient tak ongoing hypoxic dan respiratory distress. So biasanya semua supplemental oxygenation mampu memberi aerosolize respiratory pathogen kepada sekeliling, terutamanya di kawasan red zone. So di mana healthcare ni pasti akan menyedut all partikel-partikel tersebut jika tidak mempunyai proper PPE dan tidak berada berdekatan pesakit tersebut. So dengan ini kita mampu mengawal atau faham cara rebakan and mampu avoid the AGP ni, healthcare, daripada kena kuarantin. Okey, kalau kita lihat gambar rajah ni, so semua kenal lah apa ini. Ini ialah chamber of nebulizer. So nebulizer salah satu prosedur diharamkan lah diharamkan sejak COVID-19 melanda. So di mana pesakit mempunyai simptom dan memakai nebulizer mempunyai risiko tinggi, event ni mempunyai risiko paling tinggi untuk menyebarkan segala magnetic partikel-partikel lah COVID-19 kepada healthcare. So di mana dia punya mekanisme dia, kalau yang saya tahu, saya just kalau nanti kita bincang balik lah pasal dia punya further mekanisme, tapi yang saya setahu saya, kita akan bagi satu high flow, the oxygenation flow, high flow, dia punya oxygenation, the flow meter. So dia akan terus pergi kepada dia punya neck punya chamber. So di mana eject ni sama ada udara, compressed by udara ataupun oxygenation terus kepada narrow punya orifice ni.
So Orifol ni, ini dia punya pressure cukup tinggi, so dia akan dilepaskan, bercampur, dia akan aerosolize the salbutamol ni. So pesakit aerosolize, so the partikel-partikel aerosol tu akan naik ke atas lah. So di mana pesakit tu akan mendapat nebulizer yang sepatutnya. Namun ketika itu pesakit tu mempunyai simptom batuk ataupun sesama, so segala lendir-lendir, ingusan ataupun batuk melekat di bahagian mask nebulizer tu, lalu dia akan jatuh meleleh di dalam nebulizer mouthpiece, lalu bercampur dengan segala aerosol kat sini, lalu dengan pressure kat sini, lalu dia punya lelehan ingusan tu yang mempunyai infektif punya influenza akan bercampur dengan nebulizer, lalu tersebar keluar terus kepada healthcare. So di mana prosedur ni memang berisiko tinggi untuk menyebarkan partikel-partikel tersebut kepada sekeliling. So dia punya potensi aerosol to fine aerosol cukup tinggi disebabkan mekanisme ini. Sama juga dengan ventimask. So dia punya mekanisme sama, dia punya menggunakan Bernoulli's principle, di mana oksigen disalurkan melalui ventimask ni. So di sini dia punya octifer ni, so dia akan mix dengan udara luar. So bergantung kepada kapasiti FO2 dia yang dia akan set up lah. So lagi rendah FO2, lagi sempit lubang kat sini, so lagi tinggi dia punya pressure. So lagi tinggi dia punya pressure, so dia akan bercampur dengan udara luar. So dia akan menyalurkan berapa kapasiti FO2. Di sini dia punya high velocity oksigen ni kat ambient ni, kat sini lagi tinggi sebab dia menyempit. So lagi rendah dia punya FO2 ataupun dia punya FO2 mungkin 24 lah, 24. So 24%. So di mana dia punya lubang dia lebih sempit berbanding yang 60%. So dia lebih sempit. So dia punya flow ni, walaupun flow dia rendah, cuma dia punya pressure lagi tinggi. So dia akan induce the mix dengan air, lalu pergi kepada pesakit untuk ni lah. So sama juga pesakit yang mempunyai simptom, dia akan bersin kat sini, so hingusan dia akan meleleh sampai bawah. So dia akan aerosolize. So dia aerosol, dia akan keluar. So dia akan keluar, dia akan pergi sampailah dia mungkin up to 10 meter maybe, kalau indoor tu memang ventilation dia tertutup. So dia akan pergi sampai ke healthcare lah. So di mana dia punya sama juga dia punya kapasiti nebulizer, cuma this one lebih rendah berbanding nebulizer. So this one akan bercampur kat sini dan keluar melalui mist air disebabkan oleh mekanisme Bernoulli principle lah. Okey, yang kita lihat kat sini ada dua model, iaitu untuk NIV. So di mana risiko NIV amat tinggi basically. So depend pada setting parameter dengan model mask tersebut. So untuk kita punya site, kita menggunakan helmet CPAP, iaitu B ni, helmet CPAP lebih selamat berbanding mask CPAP. Okey, ada satu study mengatakan bahawasanya kalau pesakit tu inhale air, so dia akan dapat mampu menyebarkan up to 64 cm lah, based on dia punya respiratory air pressure IPEP. So kita setting 10 cm per H2O lah. So jika dinaikkan sehingga 18, dia mampu mencapai hampir 1 meter. Depend pada mask style. Kalau lihat pada gambar rajasi ni, nampak macam mask style kan. So dia punya cover muka cantik penuh tapi dia mungkin ada pressure tinggi kat sini, so dia ada lubang. So dia terus dia aerosolize the partikel-partikel terus ke muka haircare lah. So berbanding dengan helmet CPAP ni yang dikatakan dia punya distance ni 2.7 cm saja. Itu pun di bahagian leher pesakit. Di bahagian leher pesakit, sebab dia kawasan tu agak terbuka lah. Jadi kawasan tu lah yang mungkin bocor. So mungkin kita boleh secure properly lah supaya tidak AGP kepada healthcare.
So kalau kelihat dia punya perbandingan dua gambar ni, melihat helmet CPAP ni, dia punya aerosolize semua di dalam helmet CPAP, berbanding yang mask ni mampu menyebar kepada environment luar supaya mampu menjangkiti kepada hacker-hacker. Okey, kita seterusnya kita pergi ke manual bagging. Adakah manual bagging BVM induce the AGP? Okey, BVM ventilation memang induce the AGP, tapi kita boleh kurangkan risiko jika kita kita attach the entire CO2 and the viral filter sama ataupun HME lah. HME lagi comel lah, di mana kita attach pesakit yang kita akan secure the mask dengan excellent two hand grip VA, supaya daripada situ kita boleh perform and mengatakan bahawasanya BVM ventilation ni kita akan kurangkan AGP berbanding yang tidak mempunyai proper like HME filter ataupun viral filter. Ini dibuat study oleh Chan et al. 2018. So kalau kita melihat kepada dua gambar ni, nampak ada sebaran-sebaran droplet di kawasan sekeliling pesakit. Okey. Biasanya untuk BVM, biasanya kalau patient yang RSI, so just kita nak bagi pre-oxygenation, kita tak ventilate the patient, kita nak pre-oxygenation pesakit, and kita takkan squeeze the bag, sebab pesakit, kalau pesakit tu even pesakit tu breathing ataupun not breathing. Okay, kita juga attach the end-tidal CO2, di mana end-tidal CO2 kita akan melihat kita punya circuit ada mempunyai bocor atau tak lah. So kalau kita lihat pada gambar rajah bawah, so di mana ni trend, kita dapat lihat dia punya capnography. So di mana dia yang ni capnography yang cantik lah, dia panggil rectangular. So di mana dia punya tidak mempunyai kebocoran, berbanding yang ni bersegitiga kan. So mempunyai leaking, mungkin mask tu leaking ke, ataupun kita punya connection bag tu mungkin ada loose. So untuk jika mempunyai end-tidal CO2 kita nampak like this, like rectangular ni, kita boleh adjust balik the mask. So kita akan grip betul-betul hand sampai dia nampak like tak ada any leaking lah. So selepas kita bagi paralytic agent, so make sure patient tu betul-betul apneic sebelum kita terus intubate tanpa kita bag the patient. Sebab ketika prosedur pre-oxygenation sampai ke paralytic agent, so kita dah aerosolize the lung pesakit, nasal pesakit ataupun oral cavity pesakit, supaya sebab daripada pressure daripada oxygenation yang kita bagi and the pressure, intracoracoid pressure kita daripada lung pesakit, so ada dia changes of pressure between that two pressure ni, menyebabkan lungs tu akan jadi aerosolize, akan menyebabkan jika tidak secure properly, so dia akan leak seperti gambar rajah yang ni lah. Okay, so intubation. Adakah intubation AGP? Sebelum kita dah tube, daripada pre-oxygenate sampailah kita sebelum kita tube, kita dah aerosolize the lung sebenarnya. Kita dah create the aerosolize. So that's why kita letak box, intubation box, and kita pakai CMAT untuk prevent
dia lebih dia punya aerosol tu akan keluar lebih jauh. Then so dia akan reduce expose doktor yang mahu perform the intubation. So di mana dia akan buka the airway. So ketika itu pesakit perlu di paralyze betul-betul supaya kita tak induce the prolonged cough ataupun induce the vomiting pesakit. Dan jika pesakit tidak cukup medication atau paralyze agent, so mungkin pesakit tu akan batuk lalu menyebarkan aerosol partikel-partikel kepada doctors and healthcare yang berhampiran. So make sure pesakit tu betul-betul paralyzed sebelum intubation. Okey, di sini adalah study mengatakan intubation tidak designed sebagai elective, intubated ni dia is not produce AGP. Study ni cuma sekarang yang Brown J mengatakan bahawasanya extubation lebih banyak induce the aerosol. So ramai yang mengatakan intubation ni tidak associated with the aerosol generation, but which the communicator comment accepted believe that intubation is high risk. So banyak study mengatakan intubation is not AGP berbanding. Cuma sebelum intubation tu kita dah create the aerosolize, then before the intubate, unless pesakit tu not enough the paralyze agent, dia akan induce the cough and induce the vomiting. Then akan pesakit tu memang akan high risk untuk menyebarkan segala magnetic partikel-partikel yang infected lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada chest compression. Chest compression ni kita nak reperfusion balik the heart, the perfusion, the circulation. So di mana kita akan memerlukan tekan dada supaya the blood to squeeze to the heart, to the especially the brain lah. Then at the same time kita akan ketika tekan dada berulang tu, so dia punya intrathoracik pressure lung akan meningkat. So dia akan squeeze all the udara ataupun droplet keluar daripada lung melalui nasal cavity lah. So mungkin pesakit tu akan aerosolize dan mungkin akan induce the vomiting disebabkan oleh perlakuan tersebut. So di mana ada beberapa study menyokong bahawasanya suggest all airborne precaution during chest compression. Maksudnya ketika kita melakukan prosedur chest compression, kita perlu mengambil langkah-langkah PPE untuk mengelak daripada airborne punya transmission. So diakui oleh Australian College Emergency Medicine, UK and also New Zealand punya council. So even WHO mengkategorikan CPR, iaitu chest compression, defib ataupun dan juga airway punya intubation is a aerosol generation procedure. Dia tak spesifik sama ada chest compression ke ataupun defib ke ataupun airway punya intubation. Okey, OT 2020 mengatakan chest compression, dia melakukan simulation chest compression di mana droplet ataupun aerosol mampu keluar daripada lung
keluar daripada lung. So walaupun dikenakan mask ataupun mask terhadap mulut dan hidung pesakit. So yang keempat ialah daripada AHA lah. AHA sendiri mengatakan bahawa CPR, dia tak inform sama ada chest compression ke apa, cuma CPR merupakan AGP. So di mana air ataupun partikel-partikel tu mampu berada di dalam udara lebih kurang dalam hampir 1 jam. So di sini dikategori sebagai airborne jugalah untuk precaution. Okey, yang ni study di sebaliknya. So di mana menggunakan swing cardiac arrest, dia menggunakan sejenis binatang. So di mana mereka menjumpai bahawasanya chest compression alone not generate significant more aerosol, tidak generating the aerosol, tetapi defib followed by chest compression and aerosol generating procedure. Macam pelik tapi benar. So kalau kita tengok pada carta gambar rajah ni, so di mana untuk pre-defib chest compression dengan post-defib plus chest compression, di mana agak berbeza dia punya number kat sini. So di sini dia boleh mengatakan bahawasanya chest compression tidak generating aerosol berbanding defib plus chest compression generating the AGP. So ni study dilakukan oleh HSU SS 2020. So dia ada lagi lah pelbagai dia punya simulation kepada binatang ini. Tapi yang menariknya, dia punya statement kat sini, chest compression tidak induce the AGP. Okey, suctioning ataupun sedutan. Suctioning ni kira complicated sikit lah. Dia ada yang ada orang cakap AGP, ada cakap anti-AGP. Basically kita akan define sebagai AGP, tetapi kita kena define sebab depend pada healthcare sendiri ataupun staff sendiri mengendalikan prosedur tersebut. Di mana kita beritahu kita create the negative pressure and kita sedut all the aerosolized kawasan tu and masuk dalam suction tube. Okey, yang menjadi masalahnya ketika staff itu mengendalikan suction. Okey, contohnya jika pesakit tu di-intubate. So lepas tu selalu kalau kita akan guna closed suction kan. Tapi kalau let's say kalau hari tu tak ada closed suction, so dia nak juga suction, so dia terpaksa disconnect ETT dengan circuit kat ventilator. So di mana once you disconnect, you dah hamburkan aerosol daripada lung pesakit yang penuh dengan partikel dan juga daripada circuit. Daripada circuit pun mempunyai partikel hasil daripada secretion terkumpul di circuit ventilator. So di mana ventilator akan produce the pressure from the parameter yang kita setting, and from the patient, from the lung, dia punya the pressure, the PIPs pressure tu, IPIP, lepas tu dia akan induce the EPIP terus keluar the all secretion ke sana lah. So that thing akan induce the AGP. Dan juga pesakit yang sedar, kita melakukan open suction. So open suction ni kita pesakit sedar, so kita akan suction, so pesakit tu akan batuk dan ataupun bersin, mungkin akan muntah. So dia akan kita yang induce that thing, so dia menyebabkan AGP tu berlaku.
dan juga prosedur standard lah, dysphagia assessment procedure lah. So dia akan induce the cough, so dia akan menyebabkan aerosol. Tapi jika staff tahu cara mengendali yang betul, maksud dia untuk patient yang ventilated, kita akan gunakan yang special punya lah, yang close circuit suction untuk mengeluarkan kahak-kahak ataupun secretion dalam ETT tube. So di mana untuk open suction, so pesakit yang mempunyai gag reflex ataupun yang mempunyai kahak, kita boleh advise supaya dia keluarkan sendiri, ataupun kita bantu dengan memberi membantu dia memberi tunjuk ajar yang betul macam mana kita nak mengeluarkan kahak, supaya kita tak nak induce the prolonged cough and forceful cough, supaya tidak produce DGP. Okey, sekian, terima kasih untuk hari ini. Inilah saya punya CME. So ada sambungan seterusnya pasal CME pasal AGP, yang tu saya serah kepada Puan Hani Syamir untuk meneruskan CME tersebut pada episod akan datang. So saya mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang mendengar bebelan dan sedikit ilmu yang saya mampu berikan hari inilah, supaya berguna. So nanti jangan lupa jawab soalan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.